Nama saya Confusion, matriks number 261261. Saya akan membentangkan cadangan pendidikan saya yang bertajuk Kesan COVID-19 terhadap perniagaan restoran di Kuala Johor. Pada awal tahun ini, ekonomi negara beroperasi dengan normal, penduduk masih hidup seperti biasa dan semua industri dan sektor dianggap stabil. Pandemik penyakit coronavirus 2019 COVID-19 ini pada mulanya dikesan pada pertengahan Disember 2019 di Wuhan, China. Kes yang pertama berlaku di Malaysia adalah pada 25 Januari 2020. Malaysia melaksanakan berita kawalan pergerakan Malaysia PKP fasa pertama pada 18 Mac 2020. Ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan perlahan sebanyak 0.7% pada suku pertama 2020, tempat yang mana kebanyakan melaksanakan perintah kawalan pergerakan dan langkah-langkah sekatan yang menjejaskan aktiviti ekonomi Malaysia dan permintaan pengguna. Ekonomi Johor terus menunjukkan pengucupan apabila dijangka mencatatkan kadar keluaran dalam negeri kasar KDNK pada kadar 17.1%. Sektor perkhidmatan Johor seperti perdagangan, borong dan runcit serta subsektor makanan dan minuman serta penginapan mengalami penurunan ketara akibat permintaan agregat menurun. Namun begitu, pandemik coronavirus COVID-19 telah menyebabkan krisis global kepada seluruh dunia termasuklah negara Malaysia. Kebanyakan restoran di daerah Kelang adalah sesebuah perusahaan kecil dan sederhana PKS kerana Kelang hanya merupakan satu bandar yang kecil. Pandemik COVID-19 memberikan impak kepada PKS yang terjejas selepas kerajaan memutuskan melakukan PKP. Ramai peniaga dalam PKS telah mengeluh tikar dan berputus asa kerana mereka tidak dapat mempunyai sumber untuk mengekalkan operasi mereka. Sama dengan restoran, salah satu sektor perkhidmatan dalam PKS, mereka agak sukar untuk menjalankan perniagaan mereka berbanding dengan tahun-tahun berlepas kerana pada pandemik COVID-19 ini, restoran terus perlu mematuhi SOP yang banyak untuk pastikan pelanggan berada sejauh 1 meter, pekerja mematuhi SOP dengan menjaga kebersihan restoran dan semua risiko perlulah ditanggung oleh pemilik, dan kalau pemilik tidak mematuhi SOP, mereka akan dipaksa bertutup sebentar atau ditenda sebanyak RM1,000. Ini menjadikan perniagaan menjadi sangat sukar. Terdapat 3 persoalan kajian. Yang pertama, apakah faktor yang mendorong masyarakat untuk menjalankan perniagaan restoran? Yang kedua, bagaimanakah pandemik COVID-19 memberi kesan kepada pemilik restoran, dan akhirnya, apakah bantuan yang diterima oleh pemilik restoran pada masa pandemik COVID-19? Objektif kajian bertujuan untuk menjawab semua masalah yang terdapat dalam persoalan kajian dan mengkaji kesan COVID-19 kepada perniagaan restoran. Kajian ini adalah untuk meningkatkan pendedahan masyarakat terhadap sumbangan perniagaan restoran sebagai saluran menjana pendapatan utama dan pendapatan sampingan untuk menampung kos sara hidup. Seterusnya, kajian ini dapat menerangkan kepada pihak yang berkepentingan mengenai impak negatif yang membawa kepada perniagaan restoran. Pihak yang berkenaan seperti pihak kerajaan perlulah mengambil tindakan terhadap PKS seperti restoran yang tetap menghadapi cabaran. Solusi yang baik boleh dilaksanakan untuk membantu pemilik restoran di Kelang yang terjejas akibat COVID-19. Kajian ini mengenali faktor-faktor yang mendorong masyarakat terlibat dalam perniagaan restoran. Berdasarkan kajian lepas, pengaruh keluarga, pengalaman membantu keluarga dan pendapatan mendorong mereka untuk berniaga di restoran. Kedua, kerisauan rakyat sendiri untuk membabitkan diri dalam aktiviti ekonomi kerana khawatir dijangkit COVID-19 menambahkan lagi beban sedia ada. Dalam tempoh PKP bermula Mac, banyak sektor perniagaan tergesa akibat permintaan merundum dan kesukaran mendapatkan sumber untuk pengeluaran, termasuk kebanyakan perniagaan restoran Kelang yang dalam sektor perusahaan kecil dan sederhana PKS. Cabaran yang besar adalah membawa hutang dan sewa premis serta memenuhi tanggungjawab mengekalkan pekerja. Walaupun kebanyakan usaha telah menghadapi kesukaran dan cabaran dalam menghadapi
PKP untuk meneruskan perniagaan mereka dan menyokong pekerja mereka. Pengendali restoran dan perkhidmatan penghantaran makanan segera menyesuaikan dengan keadaan dan merebut peluang. Permintaan perkhidmatan penghantaran makanan telah meningkat kerana masyarakat amat berbimbang berjangkit wabak COVID-19. Merujuk kajian lepas, kerajaan menyediakan pakej khas merangsang perniagaan iaitu pakej prihatin PKS. Ia bertujuan membantu usahawan di samping mengekalkan pekerja. Bagi usahawan pernah memohon bantuan kewangan agensi kewangan kerajaan sebelum PKP, mereka dibenarkan membuat penangguhan bayaran bulanan. Dalam pakej prihatin PKS, kerajaan melonggarkan bayaran sewa tempat perniagaan di premis kerajaan. Antara tawaran kerajaan boleh diteliti usahawan untuk bekerja terkesan akibat COVID-19 ialah sistem insurans pekerjaan, program penganggaran pekerjaan dan program subsidi upah. Ia bertujuan membantu usahawan meneruskan perniagaan dan mengelakkan pekerja sedia ada hilang pekerjaan. Hipotesis kajian adalah andaian yang dibuat oleh pengaji tentang hasil kajian berdasarkan objektif kajian. Dalam proses mengumpul maklumat, penyelidikan menggunakan dua sumber iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Dalam sumber primer, penyelidik menggunakan suara lidik, manakala sumber sekunder, penyelidik memperoleh maklumat dari internet dan buku. Terdapat dua bentuk suara lidik iaitu terbuka dan tertutup. Dalam suara lidik terbuka, responden dapat menjawab jawapan masing-masing, manakala dalam suara lidik tertutup, responden hanya boleh memilih jawapan yang ditetapkan dalam suara lidik. Dalam kajian ini, penyelidikan menggunakan kaedah tinjauan yang mengumpul maklumat dan data melalui pengambilan sampel daripada sebahagian populasi. Sekiranya subjek kajian atau responden tidak memberi kerjasama, pengaji boleh mendapatkan responden lain sebagai pengganti. Dan analisis data untuk menggunakan statistik deskriptif, data yang dipersembahkan data bentuk jadual atau raja. Instrumen kajian terbagi kepada peralatan, perisian komputer dan perkakasan. Komputer yang digunakan adalah Microsoft Word, Microsoft Excel bagi mengumpulkan data dari suara lidik yang telah diedarkan. Bagi sasaran kajian, responden yang terpilih ialah pemilik restoran di Klang, Johor. Manakala jumlah pemilik restoran adalah sangat banyak, tetapi sampel kajian hanya diambil seramai 20 orang sahaja. Kajian ini dijalankan di kawasan Klang, Johor. Jangka masa kajian digunakan dari 21 November hingga 20 Disember. Sekian, terima kasih.